Saya tidak tahu apakah benar berlaku orang dulu katanya bila dengar ayat Quran pingsan, bila dengar ayat Quran itu kemudian mati dan sebagainya. Ayat Quran diturunkan untuk memberi petunjuk, bukan nak bunuh orang. Iya kan? Pernah ayat Quran digunakan untuk bunuh orang. Kalau pingsan dan sebagainya saya tidak tahu, saya pernah dengar. Tetapi kalau menangis ketakutan itu banyak. Ada orang-orang yang kita masih sempat mendengar bacaannya, imam-imam Masjidil Haram, sama ada di Mekah atau di Madinah. Bila bulan Ramadan, di belakang tu ramai sangat orang, dia tengok ramainya orang. Kemudian dibaca dengan khusyuk, maka dia menangis. Betul kan? Sudais misalnya. Bila baca Al-Quran menangis dia dibolehkan. Dan di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, dua mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah, mata ini tak akan masuk neraka saja. Tapi nangis kerana Allah, nangis yang benar, bukan nangis seperti orang sufi dibuat-buat. Satu cerita ni di Singapura. Saya mengajar di Wisma. Di situ ada masjid Wisma. Di Singapura, di Geylang. Di Changi Road lah, bukan di Maulid tempoh hari, saya dengar di luar daripada masjid, tembus ke tempat pengajian kita, suara yang semacam bunyinya. Jadi Pak Gad masjid tu ikut kuliah kita. Saya tanya dengan Pak Gad, dia tunjuk kat pintu. Apa berlaku di luar? Maka dibuka suara orang menangis. Suara orang menangis. Lepas menangis, kita sudah tutup, tak apalah, biarlah dia menangis puas-puas. Menangis dalam keadaan apa? Matikan lampu. Gelap, masjid tu dia matikan lampu, gelap, menangis ramai-ramai. Ramai pula tu. Selepas menangis, selepas berapa setengah jam begitu, menyanyi. Lepas menyanyi, dah senyap, rupanya dah keluar, pergi makan ramai-ramai. Apa dia? Ini pesta maulid. Jadi menyambut maulid dengan cara yang lain. Iklannya di luar bukan ceramah, bukan kuliah, bukan pengajian, tapi relax gitu. Apa dia nangis ramai-ramai? Nangis yang dibuat ramai-ramai Rasulullah SAW tak nak buat. Rasulullah SAW tak pernah kata, jom sahabat datang ramai-ramai, kita nangis ramai-ramai. Tidak pernah berlaku. Lepas tu di masjid menasyid. Ya Syekh, nasyid ini haram hukumnya. Sebab nasyid dalam bahasa Melayu nyanyian, lagu. Tidak boleh. Nabi yang mana bernasyid? Sahabat mana bernasyid? Tunjukkan kepada anak. Dakwah pakai nasyid, dakwah pakai penyanyian, itu nyanyian dicipta oleh Yunan. Not music itu dicipta oleh Yunan. Untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada Tuhannya dengan nyanyian. Maka dipakai oleh orang-orang Nasara. Orang Nasara di gereja nyanyi supaya orang tu datang. Pakai organ atau piano lagi. Jadi orang Islam dia tak pakai organ dan piano, pasal tak mampu nak beli benda yang mahal tu. Pakai apa? Pakai kompang. Ia menari-nari kompang, gelek sana, gelek sini. Itu haram hukumnya. Hatta qasidah yang dikatakan qasidah memuji agama Allah, memuji Nabi, itu nyanyiannya orang-orang sufi. Tidak ada qasidah. Tapi mereka katakan ini qasidah adalah seni Islam. Islam seni. Cuba katakan siapa mengatakan Islam seni? Islam bukan seni, Islam kalamullah. Kalamullah bukan senilai dengan seni. Hadis adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan seni. Makanya kami larang Quran ditulis taruh kat dinding. Kalau ditanya kenapa taruh kat dinding? Ustaz, ini sebagai seni. Ustaz kata ini seni. Sampai hati ke anda menyamakan kalamullah dengan seni? Besok dah puas tengok seni itu diturunkan buang tong sampah. Itu kalamullah. Ganti yang lain. Ganti gambar, lukisan yang lain. Sebab apa dah jemu? Ada orang seperti itu. Ya. Kita tanya dulu, penuh di rumah anda ni kalamullah, Quran dan sebagainya. Ustaz, orang dah tengok dah bosan Ustaz, tukar. Gambar apa? Gambar pemandangan. Sebab apa? Dia menilai bukan ayat Quran itu sebagai kalamullah, dia menilai sebagai seni. Allahu Akbar. Alangkah rendahnya nilai kalamullah senilai setaraf dengan seni. Macam mana Syekh? Makanya turunkannya. Karena taruh gambar lain tak ada masalah. Dan begitu juga dia mengatakan Quran itu seni. Seni apa? Seni nyanyian. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Jadi dihiasi dengan apa? Dengan seni suara. Ya Syekh, itu bukan macam tu. Tajwid. Jadi katakan hukumnya idgham, iqlab,
ikhfa, idhar, mad muttasil dan sebagainya. Itu bukan seni, itu bukan not music. Itu supaya kita membaca Al-Quran dengan betul. Warattilil Qur'ana tartila. Supaya membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita kena belajar bagaimana membaca Al-Quran supaya bacaan benar. Ini bukan muzik. Dia mengatakan tak apa ustaz, itu boleh dengan muzik. Muzik ni menenangkan jiwa. Na'udzubillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang menenangkan jiwa adalah zikir kepada Allah, bukan nyanyian-nyanyian. Dan nyanyian-nyanyian sepakat ulama dia boleh melupakan kepada Allah. Syok dengan nyanyi sehingga depan anak orang makan. Bila dengar lagu, mungkin lagu 70-an ke 60-an, dia ada nostalgia cinta. Masa bercinta dikirim lagu ni, sedih katanya dikirim, selalu dengar, tiba-tiba gagal, tak dapat kahwin. Jadi bila makan, mungkin 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun yang lalu dia dengar lagu tu, menitis air mata. Dengar Al-Quran tak nitis air mata. Saya tanya, kenapa nitis air mata? Saya teringat ustaz kekasih saya dikebas orang. Cuma tengok, dia boleh menangis kerana muzik. Tapi pernah tak anda tanya, pernah tak anda menangis kerana baca Al-Quran? Tak pernah. Bagaimana anda lebih menghebatkan hebatnya kesan nyanyian daripada kesan baca Al-Quran? Begitu juga pernah tak anda berdoa menangis? Tidak. Tetapi dengan muzik menyanyi, ada orang yang menyanyi menangis. Dengan apa? Dengan perasaan, dengan emosi. Anda katakan dia di dalam salah satu penjelasan ulama hadis, siapa yang dengar muzik perawinya batal. Perawi yang mendengar muzik maka tidak dianggap sebagai perawi. Dia tidak dikatakan perawi yang thiqah. Lihat. Sebab penyanyi adalah fasik. Kata Rasulullah berapa ramai orang yang dikatakan ahli seni, termasuk penyanyi yang menghuni neraka. Na'udzubillah. InsyaAllah ini dapat dipahami ya. Walaupun banyak orang tak setuju apa yang saya katakan, itu urusan dia. Urusan saya dah selesai, saya dah sampaikan. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Wallahu a'lam.